Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan. Hari ini kami agak tertarik untuk membincangkan tentang perkahwinan campur antara etnik Dusun dan etnik Chinese, terutamanya di Penampang Sabah. Jadi seperti yang kita tahu, di Sabah sendiri ni dia memiliki pelbagai budaya dari kepelbagaian etnik, misalnya seperti Bajau, etnik Kokos, etnik Bugis dan sebagainya. Jadi melalui isu ataupun tajuk yang ingin kita perbincangkan, iaitu kahwin campur antara etnik Dusun ni, saya agak tertarik untuk mengetahui bagaimana ataupun faktor yang boleh mendorong perkahwinan campur ni boleh terjadi di Sabah. Jadi boleh saudara Zulkarnain untuk membincangkan faktor. Bagi saya, faktor yang menyebabkan perkawinan campur antara Chinese dan Kadazan Dusun ialah faktor penghijrahan. Faktor penghijrahan ini merujuk kepada perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain, sama ada secara sukarela ataupun secara paksa. Dengan penghijrahan ini dapat meningkatkan peluang untuk berkenalan dengan penduduk tempatan, sekaligus boleh berkahwin dengan orang dari etnik yang lain. Faktor yang seterusnya pula ialah faktor yang mendorong perkawinan campur ialah faktor perasaan cinta dan kasih sayang antara dua individu. Saya meyakini bahwa saya sendiri dan ahli kumpulan saya turut pernah mengalami rasa cinta. Setuju. Perasaan ini boleh timbul atas pelbagai faktor seperti tarikan fizikal, kemahiran komunikasi, personality, minat dan nilai, dan sebagainya. Seterusnya saya serahkan kepada Albius. Oke, saya teruskan lagi dengan faktor demografi penduduk. Seperti yang kita telah ketahui, di daerah Penampang terdapat pelbagai etnik, bangsa dan agama yang tinggal bersama. Ini memberi ruang kepada mereka untuk berinteraksi dan mengenal antara satu sama lain. Dan faktor yang terakhir bagi saya ialah dasar kerajaan. Kerajaan Malaysia menggalakkan integrasi dan perpaduan melalui pelbagai inisiatif seperti rukun negara, dasar kebudayaan, kebangsaan, dan dasar pendidikan kebangsaan. Ini memberi ruang kepada mereka untuk berkahwin secara pelbagai, maksud saya perkawinan campur, untuk mencapai matlamat tersebut. Saya kembalikan kepada saudara. Terima kasih saudara Zul dan juga Albius atas perkongsian bagaimana faktor yang boleh menyebabkan berlakunya perkahwinan campur. Jadi saya agak tertarik dengan faktor yang pertama yang diulaskan oleh saudara Zul, bagaimana perkahwinan campur ni berlaku disebabkan oleh penghijrahan dan juga mungkin aktiviti perdagangan. Seperti yang pernah berlaku pada zaman dahulu, di mana Kesultanan Melayu itu dia pernah, iaitu Sultan Mansur Shah, dia pernah berkahwin dengan seorang anak daripada pemerintah China. Jadi jelaslah dia menunjukkan faktor yang menyebabkan berlakunya perkahwinan campur. Jadi dalam hal ini melalui faktor semua ni, jadi apakah semestinya kita ingin tahu apakah implikasi yang boleh menyebabkan berlakunya melalui faktor dan perkongsian ini. Kita ingin mengetahui bagaimana pula dengan implikasi yang boleh terjadi daripada perkahwinan campur antara etnik ini. Jadi saya akan serahkan kepada saudari Zainuddin untuk mengulas. Terima kasih kepada saudari Dayang. Seperti yang kita tahu, perkawinan campur yang berlaku antara etnik Dusun dan Cina membawa pelbagai kesan positif dan negatif. Saya akan ceritakan kesan dari sudut kesan positif daripada perkawinan campur yang berlaku. Pertama sekali, perkawinan campur ini memberi kesan positif, yaitu berlakunya
perpaduan kaum, mewujudkan perpaduan kaum dalam perkawinan campur. Hal ini kerana dalam perkawinan campur itu wujudnya sifat saling memahami antara kaum. Hal ini menyebabkan perpaduan yang sedia ada akan bertambah erat dan perpaduan kaum pun wujud antara kedua kaum. Seterusnya, Bukan itu sahaja, kita juga boleh lihat apabila berlakunya perkahwinan campur ini, ia akan menjadikan perluasan budaya, iaitu menambahkan etnik yang baru, iaitu etnik Sino. Etnik Sino ini terjadi apabila perkahwinan antara Dusun dan Cina. Dan di sini kita akan dapat lihat kesan baiknya adalah akan berlakunya percampuran budaya di antara Dusun dan Cina. Itu saja daripada kesan positif dari kami. Saya kembalikan kepada Miss Dayang. Terima kasih Muhammad atas perkongsian implikasi. Apa yang kita dapat tengok seperti yang dijelaskan oleh Zainuddin dengan saudara Muhammad, bagaimana pula dengan aspek implikasi dari aspek negatif. Jadi saya akan serahkan kepada Tabia untuk membincangkan. Okey, saya akan membincangkan tentang kesan negatif perkahwinan campur antara Dusun dengan Cina. Kesan yang kita boleh lihat adalah dua kesan. Yang pertama adalah kekeliruan identiti. Kekeliruan identiti ini berlaku menyebabkan cabaran dalam segi budaya dan juga adat dari dua adat, iaitu Dusun dengan Cina, menyebabkan generasi muda, khususnya anak-anak kepada pasangan yang berkahwin campur ini akan mengalami kekeliruan identiti, iaitu mereka akan susah untuk mengamalkan satu adat saja. Diorang terpaksa mengamalkan dua-dua adat, dan apabila berlaku percampuran ini, akan ada satu adat yang diorang akan dapat amalkan. Dan seterusnya, kesan yang seterusnya adalah taraf kewarganegaraan itu akan susah mereka dapati. Contohnya, sebagai contoh, apabila si bapa ni dia dari China, dia akan menyusahkan untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan. Dan berlaku juga pengurusan yang agak lama untuk mendapatkan taraf kewarganegaraan di Malaysia. Itu saja dari saya. Terima kasih Tabia atas perkongsian dan juga rakan-rakan yang lain. Seperti faktor yang telah dibincangkan dan juga implikasi, seperti yang kita tengok, terdapat banyak faktor yang boleh mendorong dan juga implikasi yang sama ada positif ataupun negatif yang mampu menyebabkan berlakunya perubahan terhadap satu budaya tersebut. Jadi sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Kumpulan lain, terima kasih. Bye. Hai, nama saya Dana Afdah binti Abah Ishak, memegang nombor kad matrik BA 2311-0474. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih terutamanya kepada Dr. Trixie, Dr. Sleti dan juga Miss Emma sepanjang telah memberikan ilmu pengetahuan sepanjang saya berada dalam kursus ini. Dalam kursus ini juga telah banyak memberikan saya pengalaman dan juga ilmu pengetahuan, terutamanya berkaitan dengan kepelbagaian budaya yang terdapat di Sabah. Akhir kata, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan atas kerjasama yang diberikan sepanjang melaksanakan tugasan ini. Harapan saya agar pengalaman dan ilmu pengetahuan yang diperolehi dapat digunakan dalam kehidupan dan seterusnya. Terima kasih. Zai, apa kelebihan sepanjang kau belajar budaya masyarakat di Sabah ni? Aku rasa aku banyak belajar tentang budaya kokos lah. Budaya kokos ni kita tidak dapat tahu secara meluas. Tapi yang apa yang saya dapat belajar bahasa kokos yang baru. Dia punya bahasa tu lebih kepada yang lebih kepada macam something lah gitu. Itu sajalah daripada saya.
Ashraf, Ya. mau tanya nih sedikit. Ya, apa itu? Sepanjang kita belajar budaya masyarakat Sabah, apa yang kau dapat daripada subjek tersebut lah yang kita belajar? Setakat ni lah kan. Sebab kita dah belajar banyak budaya, pasal adat ni adat tu. So kita akan lebih menghormati lah adat orang lain. Kita tak macam kacau adat ni, kita tak melanggar bantang larang orang. So kita boleh saling menghormati antara satu sama lain. Mungkin tu je kot. Hai, nama saya Tabila binti Muhammad Sarail, matrix number BA23160815. Saya dari kelas tutorial Miss Emma daripada grup Oyen. Di sini saya mau memberitahu pengalaman saya semasa mengambil kursus budaya dan masyarakat di Sabah. Dalam kursus ini saya banyak mengetahui tentang berbagai adat-adat dan juga latar belakang dari berbagai etnik, khususnya dari etnik Bugis dan juga Melayu Kokos. Saya dapat mengetahui tentang adat memisok. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Trixie dan juga Dr. Zulaiti kerana telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam kursus budaya dan masyarakat dalam budaya dan masyarakat di Sabah. Dan juga terima kasih kepada Miss Emma. Salam sejahtera, nama saya Alfis Tunius, nomor metrik CA23110509. Hari ini saya ingin berfungsi refleksi saya tentang kursus budaya masyarakat di Sabah. Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan tentang kepelbagaian etnik, budaya, dan agama yang ada di Sabah. Sebagai seorang pelajar, saya mengakui bahawa saya tidak mengetahui banyak tentang masyarakat kaum lain yang ada di Sabah. Saya hanya mengetahui tentang keberadaan mereka di Sabah, tetapi tidak mengetahui tentang cara hidup mereka. Namun, selepas saya mengambil kursus ini, saya telah mempelajari dan mendapat ilmu pengetahuan tentang sejarah Sabah. Saya juga telah mempelajari hubungan antara etnik yang ada di Sabah. Secara keseluruhannya, saya sangat berpuas hati dengan kursus ini kerana kursus ini telah membuka mata dan minda saya. Saya juga merasakan bahawa kursus ini sangat penting kepada semua orang. Saya juga berpendapat bahawa kursus ini dapat memupuk semangat patriotisme, perpaduan, dan toleransi. Oleh itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, Dr. Juliati, dan juga tutor saya yaitu Miss Emma kerana telah memberi banyak tunjuk ajar dalam kursus ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana telah memberi komitmen yang baik dalam segala tugasan yang diberikan dan bekerjasama dalam menyiapkan tugasan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Zulkarnain bin Sebarudin memegang nomor matriks BA23110599. Hari ini saya ingin berkongsi dengan Anda refleksi saya tentang kursus budaya masyarakat di Sabah yang saya ambil pada semester ini. Dari kursus ini, budaya masyarakat di Sabah, saya memperoleh pemahaman mendalam tentang tradisi, adat, dan nilai-nilai masyarakat Sabah. Selain itu, pengajaran dari pensyarah Dr. Trixie dan Dr. Zulaiti memberikan wawasan praktis melalui interaksi langsung dengan berbagai tamu dan aspek kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Kursus ini juga membuka mata saya terhadap keragamaan budaya yang kaya di Sabah, memperluas perspektif saya tentang kehidupan masyarakat lokal. Saya tidak hanya memperolehi pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam menghargai berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kursus ini, Dr. Zulaiti dan Dr. Trixie. Sekian, terima kasih.